Baik, kurang 24 jam lagi 1.2 juta pengundi Sarawak bakal menentukan nasib parti-parti bersaing dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 esok. Seramai 349 calon dari 10 parti politik termasuk 30 calon bebas bersaing merebut 82 kerusi dalam menentukan kerajaan negeri yang baharu. Untuk butiran lanjut, kita bersama Bu Mawin di studio RTM Kuching. Silakan Bu Ma. Salam sejahtera dan salam hormat. Menjelang PRU DUN Sarawak ke-12 esok, sebanyak 1,866 pusat mengundi dan 3,555 saluran mengundi akan dibuka. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Indra Ikmaruddin Ishak memaklumkan seramai 46,565 orang petugas SPR pula akan bertugas bagi proses pengundian berkenaan. Proses pengundian esok akan melibatkan 1.21 juta pengundi berdaftar. SPR telah menjalankan semakan peralatan mengundi seperti peti undi, dakwat pilihan raya, kertas undi dan peta undi hari ini bagi memastikan semua peralatan pengundian lengkap dan berkeadaan baik. Peralatan tersebut telah diagihkan kepada ketua-ketua tempat mengundi bagi setiap saluran mengundi. SPR turut menasihatkan pengundi supaya keluar mengikut masa keluar yang digalakkan seperti yang tercatat dalam aplikasi MySPR SEMA. Namun jika pengundi tidak dapat hadir pada masa keluar mengundi yang digalakkan, mereka masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa dari pukul 7.30 pagi hingga 5 petang atau waktu yang telah diwartakan. SPR turut mengingatkan majikan supaya membenarkan pekerja mereka yang berdaftar sebagai pemilih untuk keluar mengundi. Sekiranya mana-mana majikan tidak membenarkan pekerja untuk keluar mengundi, boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 25-3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang memperuntukkan hukuman denda RM5,000 atau penjara selama setahun jika sabit kesalahan. Di N37 Bukit Saban, 38 pusat mengundi akan dibuka serentak bermula pukul 7.30 pagi esok. Ketika ini persiapan akhir sedang dijalan oleh petugas SPR di kesemua pusat mengundi termasuk persiapan di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Masyarakat Sepau. Untuk mengikuti perkembangan di sana, kita bersama Rosita Ampong. Rosita? Baik, terima kasih rakan penyampai di studio berita RTM di Kuching. Umum mengetahui bahawa esok merupakan proses pengundian bagi pilihan raya umum ke Sarawak yang ke-12 yang akan bermula serentak, khususnya di kesemua 82 kerusi akan dibuka pusat-pusat mengundi ini nanti pada pukul 7.30 pagi. Ini termasuklah kesemua 38 pusat mengundi bagi N37 DUN Bukit Saban yang mana juga akan dibuka serentak seawal 7.30 pagi. Sudah tentu persiapan telah dijalankan oleh pihak SPR ketika ini. Apapun untuk penjelasan lanjut, kita dengarkan sendiri daripada Pegawai Pengurus Pilihan Raya N37 Bukit Saban, Tuan Charlie Kering. Setakat ini bagaimanakah persediaannya, Tuan? Terima kasih. Setakat ini persediaan kita adalah berjalan dengan lancar. Kita akan membuka 38 pusat mengundi yang terdiri daripada sekolah menengah, sekolah rendah dan rumah panjang. Ada 43 pasukan yang akan bertugas pada hari esok. Jadi untuk logistik dan juga pengangkutan di DUN Bukit Saban ini rasanya mungkin tidak menjadi masalah kepada pihak SPR, Tuan? Logistik atau pengangkutan kita tak ada menghadapi masalah kerana semua tempat mengundi dihubungi oleh jalan raya, termasuk juga rumah panjang, 31 buah rumah panjang. Okey, dari segi pengoperasian pusat mengundi ini nanti difahamkan akan dibuka serentak pada pukul 7.30 pagi, namun perlu juga ditekankan bahawa tidak semuanya akan ditutup pada waktu yang sama. Mungkin Tuan boleh jelaskan? Ya, betul. Sebab kebanyakan pusat mengundi terutama sekali di rumah panjang, waktu tamat mengundi adalah pada pukul 11 atau pukul 12 tengah hari. Mungkin ada nasihatlah daripada pihak SPR kepada pengundi-pengundi esok di DUN Bukit Saban ni, Tuan? Nasihat saya kepada pengundi,
datang awal sebab kita takut sebab kebelakangan ini hari selalu hujan di sebelah petang. So jadi saya menggalakkan pengundi datang awal lah. Seawal-awal sebab kita akan buka pukul 7.30 pagi. Baik, terima kasih kepada Tuan Cherry Keling atas penjelasan beliau tadi mengenai persiapan di pihak SPR terutamanya untuk mempersiapkan ke semua pusat mengundi di 38 pusat mengundi di Dun Bukit Saban ini, termasuk juga persiapan di pusat penjumlahan undi di Dewan Masyarakat Separuh ini. Dan saya mengulangi nasihat daripada Tuan Charlie tadi bahawa kepada semua pengundi-pengundi di Dun Bukit Saban, bukan saja di Dun Bukit Saban sebenarnya, semua pengundi di Sarawak turunlah beramai-ramai untuk keluar mengundi esok pada masa sama. Jaga kesihatan diri, kekalkan penjarakan fizikal untuk kita sama-sama menjaga kesihatan masing-masing pada masa sama untuk kita melaksanakan proses demokrasi ini dengan lancar. Dengan itu kembali kepada rakan penyampai di studio berita RTM di Kuching. Silakan. Terima kasih Rosita Ampong atas laporan anda. Sementara itu, anggota polis yang terlibat di bahagian Kapit bersiap siaga bagi memastikan kelancaran hari pengundian esok. Perincian mengenai perkara itu kita bersama wartawan Madalina Jawai Steven yang kini berada di Kapit. Silakan Madalina. Terima kasih Bu Mawin di studio RTM Kuching. Baik, saya kini berada di Balai Polis Daerah Kapit dan petang ini kita akan bersama dengan Ketua Polis Daerah Kapit, Deputi Superintendent Tuan Freddy Abian bagi mengetahui persiapan pihak Polis Daerah Kapit khususnya untuk memastikan kelancaran hari pengundian yang akan diadakan pada esok hari. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat petang. Baik Tuan, boleh kongsikan persiapan pihak polis di daerah Kapit ini bagi memastikan kelancaran hari pengundian pada hari esok. Pihak polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit telah membuat persiapan awal bagi menghadapi pilihan raya negeri ke-12 ini. Jadi persiapan yang kita telah buat bermula daripada pembubaran DUN pada 3 hari bulan, penamaan calon pada 6 hari bulan dan sehinggalah ke hari ini pihak PDLM Kapit telah mengatur gerak seramai 145 anggota dan kita telah memperolehi bantuan daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak dan IP Brigade Sarawak seramai 145 anggota untuk bersiap sedia untuk memastikan kelancaran pilihan raya negeri yang ke-12 yang akan diadakan esok hari. Jadi esok hari adalah hari pengundian dan kita akan memastikan semua saluran-saluran akan berjalan lancar dan tidak ada perkara yang tidak diingini akan berlaku. Jadi begitu juga dengan aliran trafik di daerah Kapit, kita akan memastikan aliran trafik di daerah Kapit esok berjalan dengan baik dan lancarnya. Jadi saya memohon kepada semua masyarakat, parti-parti yang bertanding supaya mematuhi SOP yang telah dikeluarkan dan sama-sama kita menjaga keselamatan bagi melancarkan pilihan raya negeri kali ini. Itu saja daripada PDLM Kapit. Baik Tuan, sepanjang tempoh berkempen sehingga hari terakhir hari ini, ada tak sebarang aduan mengenai kes pelanggaran SOP ini? Dari hari penamaan calon pada 6 hari bulan sehinggalah hari ini, tempoh berkempen, kita PDLM Kapit belum menerima apa-apa aduan mengenai apa-apa pergaduhan, apa-apa tindakan khianat ke atas poster mana-mana parti yang bertanding. Jadi ini menunjukkan kerjasama daripada semua masyarakat dan wakil-wakil parti dalam membantu menjayakan pilihan raya kali ini. Jadi saya berharap kepada semua masyarakat di daerah Kapit turunlah untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing dan sama-sama kita menjaga SOP serta keselamatan semasa hari mengundi esok hari. Terima kasih. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini. Terima kasih.
Baik, saya kira sekian saja dari Balai Polis Daerah Kapit. Pastikan anda turun mengundi, tunaikan tanggungjawab masing-masing untuk pilihan raya umum negeri Sarawak ke-12 esok. Jadi saya kira kita kembali bersama Bu Mawin di studio RTM Kuching. #Kami milih yang sahih di RTM. Silakan. Terima kasih juga Madalina atas laporan anda. Cuaca cerah diramalkan sepanjang waktu pagi semasa pengundian PRU DUN Sarawak ke-12. Menurut laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, ia melibatkan semua 12 bahagian negeri. Bagaimanapun, pada sebelah petang pula, cuaca cerah diramalkan hanya di Miri dan Limbang, sementara cuaca hujan diramalkan di Kapit dan Bintulu. Manakala ribut petir diramalkan di Kuching, Samarahan, Sri Aman, Serian, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Justru pengundi dinasihatkan untuk merancang awal waktu keluar mengundi dan jangan lupa membawa dokumen pengenalan diri serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, sementara itu, penduduk di bahagian Kapit yakin dapat keluar mengundi seperti biasa dengan adanya SOP yang telah ditetapkan pihak berkuasa. Nak takut laban bisa SOP kena jaga jarak di rempo, jarak 1 meter, nak mas jom ngundi kita pergilah turun kita sama-sama mayuh kita ngundi batas gaya semua minta kita semua datang pergilah ngundi kita patut ngundi kita ni kenyukuan kita belapan sebab kita ngundi siapa ni ke undi kita ini kuati kita lah ni kak kita info. Bagi yang mengundi di Rumah Panjang, mereka akan pulang ke kampung masing-masing pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Terdapat 3 DUN di bawah Parlimen Kapit iaitu Pelagos, Bukit Goram dan Katibas, manakala di bawah Parlimen Ulu Rajang, DUN Baleh, Belaga dan Murum. Kerusi DUN Tanjung Batu di Bintulu merupakan antara kerusi panas pada PRU DUN Sarawak ke-12 kali ini. Kawasan itu menyaksikan pertembungan 6 penjuru antara calon gabungan Parti Sarawak GPS, DAP, Parti Bumi Kenyalang PBK, Parti Sarawak Bersatu PSB, Aspirasi Rakyat Sarawak dan seorang calon bebas. Penyandang DUN Tanjung Batu, Chiu Chin Sing dari DAP tidak mempertahankan satu-satunya kerusi dikuasai 4 penggal oleh DAP di Bintulu untuk memberi laluan kepada anaknya Chan Yu bertanding atas tiket DAP. Bagi calon GPS, Pang Leong Meng yakin usaha yang dijalankan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA sejak 2 tahun lalu berjaya menaik taraf Pantai Tanjung Batu sebagai tarikan pengunjung. Lebih RM6 juta diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur termasuk kemudahan peniaga pasar malam, kawasan pejalan kaki, parkir dan sebagainya dalam visi menjadikan Bintulu sebagai bandaraya perindustrian mesra pada 2025. Mon Telau Sai Alum bermaksud kalau bukan kita, siapa lagi? Itu merupakan pegangan kumpulan masyarakat VAI dalam membentuk generasi yang berketerampilan tinggi dan berfikiran luas. Presiden Persatuan Anak VAI Bintulu, Pandi Sohaili, mahukan masyarakat itu terus komited dan berganding bahu mengekalkan budaya dan tali persaudaraan. Sebagai kaum minoriti, masyarakat VAI juga diingatkan sentiasa berdaya saing agar tidak ketinggalan dalam ledakan transformasi masa kini. Persatuan Anak VAI Bintulu ini telah pun menjalankan pelbagai aktiviti selaras dengan tujuan yang ditubuhkan. Antara aktiviti yang telah kita jalankan sepanjang penggal 2018 hingga 2021 yaitu sumbangan yang terdekat sekali, sumbangan kepada mangsa pandemik COVID. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Lembaga Kemajuan Bintulu, Datuk Haidar Khan Ashkar Khan, mahukan perjuangan Persatuan Anak VAI Bintulu, PAVB, dipertahankan agar kekal relevan dan cemerlang dalam segala bidang. Persatuan Anak VAI yang telah memberi kesatuan, perpaduan dan kerjasama dan begitu jitu kepada pucuk
Mereka berkata demikian pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 PAVB. Turut berlangsung pelancaran logo persatuan berkenaan. Setelah sekian lama sepi, kini Taman Lumpur Bebuak, Kampung Meritam dan beberapa perniagaan di bahagian luar bandar Limbang kembali ceria. Pembukaan semula sektor perniagaan dan pelancongan memberikan impak positif kepada penduduk di kawasan itu. Melalui tinjauan, beberapa peniaga yang ditemui ternyata gembira apatah lagi dapat meneruskan mencari rezeki. Alhamdulillah, akhirnya perniagaan kami dibuka setelah sekian lama beberapa bulan tutup. Dengan pembukaan semula perniagaan ini, pendapatan bulanan kami semakin bertambah dan mampu digunakan untuk pembelanjaan seharian kami. Bukannya tamu dan sanak Kampung Meritam ini boleh menjana pendapatan orang kampung, penduduk kampung yang berdekatan dengan Kampung Meritam. Dengan adanya pendapatan ini, maknanya okeylah. Orang kampung dan orang ramai boleh berkunjung di tempat Kampung Meritam ini. Dengan adanya warung roti canai dan Taman Rekreasi Bukit Lumpur Bebuak Kampung Meritam terbaik. Dengan pembukaan gerai, ia secara tidak langsung turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan muda. Saya berasa bersyukur dengan adanya orang kampung yang membuka perniagaan, jadi dengan itu saya dapat menumpang untuk bekerja bagi mencari sedikit rezeki dan duit untuk pembelanjaan saya sendiri. Alhamdulillah, saya sangat seronok sebab ada orang kampung di kawasan luar bandar membuka perniagaan. Jadi saya dapatlah minta kerja untuk mencari pembelanjaan sendiri seharian saya sendiri. Sebelum pandemik, hampir 300 pelawat berkunjung ke Kampung Meritam setiap hari hanya untuk mendapatkan rawatan lumpur bebuak yang dikatakan boleh menjadi terapi menenangkan minda dan sesuai untuk dilumur pada anggota badan selain dapat mengubati penyakit kulit. Malah kawasan berkenaan turut ditambah baik demi keselesaan pengunjung. Arus pembangunan yang rancak di sekitar kawasan Dun Pending sememangnya telah memanfaatkan penduduk di kawasan itu. Namun terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dan ditambah baik, termasuklah isu keselamatan. Bagi penduduk tempatan yang sering melalui laluan tersebut, berharap agar ada laluan khas dibuka untuk kenderaan berat. As you know, Pending area is an industrial area. You boleh langgar a lot of kilang and so on, passing by, whereby they mix up with public pun transport, you know. Jadi dengan heavy machineries, mengembak machineries kah, heavy material and so on. Jadi saya rasa a bit dangerous lah. If possible, sedia sikit lorong untuk traffic, untuk purposely untuk heavy machinery pun. Jangan yang mix up dengan public pun kenderaan. Itu mau safety lah. Selain itu, isu kecurian melibatkan barangan di premis perniagaan turut diluahkan penduduk. Mendapat kata orang ondaan di tingkat area tu lah. Kadang-kadang tempat tu gelap kayak sunyi lagi sebab tu waktu pejabat memang ramai lah. Apabila dah hari Ahad kan, Sabtu kan, malam kan, lebih-lebih lagi air hujan. Kami adalah tidak operasi. Kami memang terpaksa bertutup lah sebab berkemas. Sebabnya memang suruh berselerak dekat area tu. Mesti dapat kami buka. Akhirnya dalam rugilah sehari ya. Selain pihak berwajib, mereka juga berharap agar calon yang memenangi kerusi di Dun Pending bukan sahaja mementingkan kemajuan tetapi turut mengambil berat masalah penduduk, terutama aspek keselamatan. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. Selamat mengundi #KAMIK MILIH yang sahih di Berita RTM.